Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah sambungan bacaan kitab Munyatul Musalli siri kedua insyaallah. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Wa ja'ala fiha jannatal 'ajilati lil muhibbina wa ma'dana asraril 'ashiqina. Kata musannif, dan menjadikan, yakni merezekikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padanya, yakni pada sembahyang itu dapat lazat manis khidmat. Apakah yang dimaksudkan dengan khidmat di sini? Yakni sembahyang. Maka sembahyang itu adalah merupakan khidmat seorang hamba kepada Tuhannya sebagai tanda mensyukuri nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda terima kasihnya hamba kepada Allah. Maka seorang hamba itu mestilah mendirikan sembahyang yang difardukan oleh Allah. Bagi orang-orang yang mendirikan sembahyang 5 waktu ini, ataupun orang yang mendirikan sembahyang dengan sempurna, yang mendirikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang zahir dan yang batin, yang sempurna keikhlasan hatinya, yang sempurna kekhusyukannya, yang bermujahadah di dalam sembahyang, insya-Allah mereka akan direzekikan oleh Allah Ta'ala kemanisan, kelazatan di dalam sembahyang mereka itu. Yang mana kelazatan dan kenikmatan yang dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati orang-orang yang sembahyang tadi menempati syurga. Jadi seolah-olah mereka itu berada di dalam syurga dah, pada pihak seronoknya, pada pihak tidak jemunya, pada pihak bahagianya, pada pihak tenangnya. Mana syurga ni tempat yang begitu nikmat, penuh dengan nikmat. Allah Ta'ala tidak menjadikan sebarang jenis perkara yang tidak baik, yang tidak sedap, yang tidak lazat, yang tidak selesa. Bahkan syurga itu dipenuhi dengan pelbagai jenis nikmat yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat dahsyat, yang luar daripada jangkauan akal fikiran kita. Maka Allah Subhanahu wa taala merezekikan kelazatan yang hanya dirasai oleh orang-orang yang benar-benar mendirikan sembahyang ini. Itu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemanisan dan kelazatan yang diberi rasa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati orang-orang yang mendirikan sembahyang dengan sempurna ini, seolah-olah mereka itu berada di dalam syurga yang disegerakan di dalam dunia. Jadi sembahyang mereka itu seolah-olah syurga dah. Apabila mereka masuk di dalam sembahyang, seolah-olah mereka masuk ke dalam syurga dah, pada pihak seronoknya. Hilang segala jenis masalah, hilang segala jenis kerisauan, kebimbangan. Maksudnya kalau jiwa yang tidak tenang, bila mereka duduk di dalam sembahyang, tenang jiwanya, tenang hatinya. Kalau di luar sembahyang mereka dihujani dengan pelbagai jenis masalah, tetapi di dalam sembahyang mereka dapat merasakan ketenangan, hilang segala permasalahan yang dihadapi di dalam dirinya sewaktu di luar sembahyang, dengan sebab direzekikan oleh Allah Ta'ala kemanisan, kelazatan yang menempati syurga tadi. Yakni bagi segala hambanya Allah Ta'ala yang muhibbin, hamba-hambanya Allah yang kasihkan kepada Allah, yang kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat itulah, sembahyang itulah yang menghubungkan di antara di antara hamba-hamba Allah dengan kekasihnya. Jadi solat itulah yang menjalinkan perhubungan kasih sayang, yang menjalinkan perhubungan cinta mereka di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala.
Mereka melepaskan rindu dendamnya di dalam sembahyang. Dan tempat galian segala rahsia daripada pelbagai jenis tajalli Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang asyiqin. Jadi di dalam solat itu juga Allah Taala membukakan pelbagai jenis rahsia. Allah Taala membukakan pelbagai jenis rahsia, hikmah terhadap orang-orang yang asyik, yakni orang yang sangat-sangat rindu mereka itu akan mahbubnya, yakni akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sangat-sangat merindukan Allah Subhanahu wa taala, mereka dibukakan pelbagai jenis rahsia di dalam sembahyangnya. Ya, hanya mereka saja yang memahami, hanya mereka saja yang mengerti apakah yang dimaksudkan dengan rahsia yang diperolehi di dalam sembahyang tadi. Kemudian katanya musannif, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il mudhnibina. Dan kata musannif lagi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan salamnya. Kata Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani yang menghimpunkan di antara salawat dan salam di sini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menghimpunkan di antara salawat dan salam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Bermula rahmat Allah dan salamnya. Jadi Al-Alim Al-Allama Syekh Daud Al-Fattani menghimpunkan, menggabungkan, menggandingkan di antara salawat dan salam di sini. Yang beliau berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang mana maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan memberi segala penghormatan dan kebajikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni memberi segala penghormatan, kemuliaan, kebaikan, kebajikan, kerahmatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala menyeru, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang yakin hatinya terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap hari kiamat, bersalawatlah kamu kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas kita sebagai hamba, lagi pula umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala sendiri memerintahkan. Jadi bersalawat kepada Nabi SAW ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani ini mentafsirkan salawat dengan makna rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disertakan dengan ta'zim, yakni membesarkan Nabi SAW, yang memberi erti membesarkan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Bajuri rahimahullahu taala. Sebagaimana sebahagian daripada ulama berkata semata-mata rahmat disertakan dengan ta'zim ataupun tiada. Jadi
sama ada disertakan dengan ta'zim ataupun tiada. Dan jumhur ulama mentafsirkan salawat dengan bahawasanya salawat daripada Allah Subhanahu taala dengan makna rahmat. Jadi jumhur ulama mentafsirkan maksud Allah Subhanahu wa taala itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna Allah taala memberikan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat daripada malaikat dengan makna istighfar, yakni para malaikat mengucapkan istighfar, memintakan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lain daripada keduanya dengan makna doa. Ada pun solawat selain daripada Nabi, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna doa. Jadi apabila kita bersolawat, itu bermaksudnya kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Al-Allamah Ad-Dasuqi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, perkataan yang tahqiqnya, perkataan yang sebenar-benarnya, salawat daripada Allah Ta'ala itu dengan makna memberikan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertakan dengan ta'zim, dengan membesarkan, dengan memuliakan Nabi SAW. Dan daripada malaikat, manusia, jin dan solawat daripada malaikat, manusia dan jin itu dengan makna doa. Baik, kemudian sambungan lagi. Dan bermula rahmat dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu, ikutan, idola, contoh tauladan, panutan. Siapa dia? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula Nabi kita Muhammad SAW ini pesuruh Tuhan sekalian alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, Rabbul alamin, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang menciptakan sekalian alam, 7 petala langit dan bumi dan sekalian isi kandungnya, alam dunia, alam syurga, alam akhirat, alam barzakh, dan pelbagai jenis alam ini. Kesemua alam ini tuannya, pemiliknya, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam ini melantik Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruhnya di atas muka bumi. Jadi di sini ada soalan, apakah pengertian solawat Allah Ta'ala dan para malaikat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebahagian ulama berpendapat bahawa solawat daripada Allah Ta'ala atas Nabi itu maknanya memuji Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pendapat Al-Bukhari. Dan satu taifah, satu kumpulan daripada ulama, pendapat ini adalah terlebih azhar, yang terlebih zahir sekali. Salawat Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan makna Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang memberi syafaat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang akan memberi pertolongan, yang memberi syafaat kepada sekalian umat nanti di hari kiamat. Sebab daripada orang-orang yang berdosa di kalangan orang mukmin, di kalangan orang-orang mukmin, orang yang beriman, yang matinya beriman kepada Allah Ta'ala, insya-Allah di hari kiamat besok akan direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendapat syafaat, bantuan, pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah
Jadi soalan di sini, adakah bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib ataupun sunat? Apa hukumnya bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Timbul juga persoalannya, adakah bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib hukumnya ataupun sunat hukumnya? Maka dijawab para ulama bersepakat bahawasanya salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib satu kali di dalam seumur hidup. Jadi muafakat ulama mengatakan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib satu kali di dalam seumur hidup. Maksudnya seumur hidup sekali wajib bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka yang berselisih pendapat pada salawat di dalam majlis perhimpunan yang disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian ulama berpendapat bahawa salawat di dalam majlis itu wajib tiap-tiap kali disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali disebutkan nama Muhammad, wajiblah disertakan dengan salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Dan sebahagian ulama yang lain pula mereka berpendapat bahawasanya wajib satu kali pada majlis yang tersebut. Sekali pun diulangi sebutnya nama Nabi tadi di dalam demikian itu majlis beberapa kali. Walaupun nama Nabi itu disebut banyak kali, tapi wajib bersalawat sekali. Adapun pendapat yang sebelum ini, tiap-tiap kali disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, wajib disertakan dengan salawat ke atas Nabi SAW. Dan pendapat yang ketiga berpendapat bahawanya salawat itu wajib membanyakkannya tanpa dikaitkan dengan bilangan atau majlis. Mereka yang berkata juga tidak mencukupi dan tidak memadai di dalam seumur hidup itu satu kali berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian katanya syarih, jumhur ulama berpendapat bahawa selawat ke atas Nabi itu adalah qurbah dan ibadah. Jadi tiap-tiap kali seseorang itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan suatu ibadat yang mana mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan satu daripada cabang-cabang ibadat. Dengan bersolawat itu seseorang hamba itu boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Taala. Kenapa? Kerana bersolawat itu adalah termasuk di dalam perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seseorang hamba itu membuat perkara yang disuruh oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah dengan ikhlas, maka itu merupakan suatu qurbah, makna pendekatan dirinya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga merupakan ibadah, pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga hukumnya seperti berzikir. Berzikir, apabila kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ataupun berzikir di dalam hati, mengingati Allah di dalam hati, itu juga adalah salah satu daripada qurbah, makna perkara yang mendekatkan hamba kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan cabang-cabang ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Berzikir, bertasbih, berzikir, berkata ulama, zikir itu adalah tiap-tiap perkataan yang mengandungi di dalamnya perkataan ataupun lafaz Allah. Apabila kita menyebut Allah, subhanallah, la ilaha illallah, wala hawla wala quwwata illa billah, inna lillah, dan sebagainya, itu adalah merupakan zikir. Dan berkata juga ulama, tiap-tiap perkataan yang baik, contohnya kita memberi nasihat, mengajak orang kepada perkara yang baik, menegah orang lain kepada perkara yang mungkar, itu juga termasuk di dalam zikir, termasuk di dalam qurbah, termasuk di dalam ibadah. Dan wajib satu kali seumur hidup, dan disunatkannya bersolawat tiap-tiap waktu dan tiap-tiap ketika. Disunatkan kita ni senantiasa bersolawat. Dan sebahagian dan sayugianya,
Makna sebaik-baiknya, sepatut-patutnya bahawa membanyakkan daripada salawat. Dalilnya hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesiapa bersolawat atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali, nescaya Allah Subhanahu wa taala bersolawat ke atasnya. Yakni ke atas orang-orang yang bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak sekali tadi, 10 kali. Mana Allah Taala akan bersolawat ke atas orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekali, Allah Taala akan membalasnya dengan 10 kali solawat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kemudian katanya musannif lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan memberi syafaat. Sebab itulah kita ni sangat-sangat dianjurkan supaya banyak-banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di hari kiamat besok tidak ada orang lain yang sangat-sangat kita harapkan bantuannya, pertolongannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang disaksikan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi syafaat kepada sekalian umat, khususnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirina salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Kemudian berkata lagi musannif, dan ke atas keluarganya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sambungan daripada tadi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasuli Rabbil Alamin wa syafi'il mudhnibin. Kemudian wa ala alihi, sambungan situ. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Musannif Syekh Daud bin Abdullah Fattani rahimahullahu ta'ala mendatangkan dengan lafaz wa ala alihi wa ashabihi hingga akhir, kerana berdalilkan dengan hadis Nabi, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu ta'ala berkata, faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alayka, qala faqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maksudnya kami berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami mengetahui kaifiat kami mengucap selamat sejahtera ke atas engkau. Maka macam mana ataupun bagaimanakah kami bersalawat atas engkau? Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik. Dan ke atas keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksudkan dengan keluarga Rasulullah? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa pengertian dengan diiktibarkan maqamatnya, kedudukannya pada maqam doa. Jadi ketika kita berdoa, iaitu
Yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW ialah tiap-tiap orang yang beriman, tiap-tiap orang mukmin, sekalipun mereka yang menderhakai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang derhaka itu bersangatan, berhajat kepada doa daripada yang lain. Jadi kalau sewaktu kita berdoa, maqam berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi termasuk di dalam kata ahli keluarga Nabi, keluarga Rasul itu adalah sekalian orang yang beriman. Adapun pada maqam puji, iaitu tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa, yang takutkan Allah Ta'ala, membuat apa yang disuruh, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, adalah termasuk di dalam maksud keluarga Nabi, di dalam maqam puji. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alu Muhammadin kullu taqiyyin, alu Muhammadin kullu taqiyyin. Maksudnya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah tiap-tiap yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam maqam, di dalam tempat sewaktu memuji, bila disebutkan keluarga Nabi SAW itu adalah untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan segala sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama muhaddithin, berpendapat bahawanya sahabat itu ialah tiap-tiap orang Islam yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dalam sahih Bukhari berkata, man sahiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimina fahuwa min ashabih. Maksudnya mereka yang bersekali dengan Rasulullah SAW atau melihatnya Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang Islam, maka ianya adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Al-Bajuri, murad, makna yang dikendaki dengan sahabat itu ialah mereka yang berhimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi pula beriman dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dibangkitkan jadi Rasul, sekalipun tidak dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau meriwayatkan hadis, sekalipun mereka tidak dapat meriwayatkan suatu hadis daripadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang tidak mumayyiz, sekalipun dia tidak mumayyiz lagi, termasuk juga di dalam kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sahabatnya dan segala ikutannya Nabi SAW daripada anak buahnya yang suci, mereka itu akan rahmat dan salamnya, rahmat Allah dan salamnya, kesejahteraan daripada Allah berkekalan keduanya hingga hari kiamat. Jadi di dalam maqam berdoa, di sini kita berselawat kepada Nabi SAW dengan makna kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencurahkan, menghujani rahmat dan keselamatan dan kesejahteraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya serta ahli keluarganya sehinggalah hari kiamat. Wa ba'du, habis. Wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiral muslimina waffaqana Allah wa iyyakum wa alhamana rushdana. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, fa'lamu, ketahui olehmu ya ma'asyiral muslimin, waffaqana Allah, waffaqana Allahu wa iyyakum, katanya musannif. Wa a'adzana min syarri anfusina, dan ada pun kemudian daripada itu, yakni kemudian daripada
Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani memulakan kitabnya dengan bacaan bismillah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan katanya alhamdulillah dan berselawat ke atas nabi, sahabat nabi dan keluarga nabi. Kemudian daripada itu, maka ketahui oleh kamu wahai segala orang yang muslimin, telah memberi faham akan kami dan akan kamu. Ini doa daripada musannif. Yani mudah-mudahan Allah Taala memberikan kepada kita kefahaman. Okey. Memberi kefahaman akan kami dan akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik dan lindungkan daripada kejahatan diri kita. Yakni kejahatan nafsu kita, kerana nafsu itu senantiasa membawa kita kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun kemudian daripada itu, maka ketahui oleh kamu hai segala orang yang mukmin, mudah-mudahan Allah Taala memberi faham akan kita dan akan kamu, dan mengilhamkan, mudah-mudahan Allah Taala memberikan perkara-perkara yang baik, menimbulkan perkara-perkara yang baik di dalam hati kita. Dan hati kamu, katanya musannif, dan dilindungkan oleh Allah Taala daripada kejahatan diri kita. Yakni mudah-mudahan Allah Taala melindungi diri kita daripada kejahatan hawa nafsu kita yang senantiasa mengajak kita kepada melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang sia-sia. Insya-Allah setakat itu sahaja buat kali ini. Mudah-mudahan kita terus diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan sambungan bacaan kitab Muniyatul Musalli ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk sahabat-sahabat sekalian dan pendengar sekalian. Dan jangan lupa, seandainya ada salah silap dari pada saya dalam membacakan kitab ini, diharapkan teguran yang baik, teguran yang akan menginsafkan diri saya, yang boleh menjadi asbab saya memperbaiki dan memperbetulkan kesilapan saya dalam membacakan kitab ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.